kita tak boleh nafikan rakyat dalam keadaan yang dari segi ekonomi dalam keadaan yang sukar. That's why bagi saya sebenarnya ekonomi digital ni mampu menunjukkan kepada rakyat kita boleh tingkatkan pendapatan secara halalan tayyiban, bukan hanya halal tapi halal suci dan bersih. Okey. Dan bersih. Ya, dan bagi saya tepikan rasuah. Kita ada ekonomi digital yang boleh membantu melonjakkan, buat satu loncatan, satu quantum leap. Dan ini bagi saya sangat penting. Dan sebenarnya ada sebelum ni memang banyak agensi dah mula ikhtiarkan. Ada beberapa agensi program seperti e-rezeki, saya bagi contoh, di mana seorang suri rumah memasuki program ini dan menjadi translator ataupun transcriber bagi syarikat-syarikat di Amerika Syarikat. Dan bila beliau mendapat bayaran dalam US dollar, akhirnya pendapatan di hujung bulan berbelas ataupun berpuluh ribu ringgit. Seorang suri rumah bekerja dari rumah untuk company dekat US, tapi pendapatan dia mungkin lebih besar daripada ahli parlimen. Maksudnya ekonomi digital sebenarnya membolehkan kualiti kehidupan kita bertambah baik. Pendapatan kita meningkat berkali ganda. Kalau satu, akses internet itu memang sejagat, memang kepada seluruh pelosok tanah air. Masalah kita sekarang dari segi akses yang paling asas, ada 3% lagi yang hadapi masalah. Ni kawasan yang paling terpencil, pos-pos orang asli, kawasan-kawasan pedalaman yang ada penduduk tapi sukar untuk syarikat-syarikat telekomunikasi memasang menara-menara telekomunikasi. Jadi bagi 3% yang terakhir ini, saya dah sebut kepada semua syarikat-syarikat telco dan juga kepada SKMM, kita mesti ikhtiarkan supaya kita selesaikan sebaik mungkin. Gunakanlah satelit, gunakanlah dia ada dipanggil Universal Service Provision Fund, USP Fund, untuk selesaikan masalah-masalah ni. Tapi lebih dari itu, sebenarnya bila kita sentuh madani dan budaya, pembudayaan tu, kita tolak budaya rasuah. Tapi kita mesti membudayakan juga beberapa aspek tentang keselamatan data sebagai contoh. Ya. Kalau sebelum ni, kita kalau pergi ke mana-mana, orang minta IC, kita bagi je. Samalah juga, bila kita masuk ke laman-laman web, kita faham tak bila kita tekan accept cookies tu, apa maksud dia? Jadi, bagi saya, aspek asas tu adalah prasarana internet. Aspek kedua adalah keselamatan data pribadi. Sampai ke hari ini, hampir setiap minggu kita baca tentang masalah ketirisan data, kecurian data. Dan ini satu perkara yang berkait dengan isu scammer yang boleh kita sentuh kemudian. Tapi sekiranya prasarana itu dapat kita selesaikan masalah, pastikan seramai mungkin rakyat Malaysia mendapat internet yang murah, dan internet yang tidak tergendala, maksudnya servis dia sangat baik, perkhidmatannya sangat baik. Kedua, kita faham budaya keterlibatan kita dalam bidang ekonomi digital ini, data mesti selamat. Bukan hanya bagi kita sebagai pengguna, tapi orang yang menyimpan data kita. Waimah bernama sekalipun. Sekiranya menyimpan data, kita semua kena mainkan peranan supaya tak dibolos, tak dicuri data kita, digodam dan sebagainya. Dan kalau dua aspek itu sebagai asas kepada digital madani, bagi saya, maka aspek yang seterusnya iaitu ekonomi digital yang bersifat madani itu, maksudnya lebih baik untuk kita semua, insya-Allah kita dapat capai.